Dia dengar kawan dia cakap macam tu, dia pun pusingkan balik badan dia dan dia pergi kepada seorang lelaki tua. Tua tak tua lah maksudnya. Jadi Tok tu dia keluarkan satu jenis cecair tau. Satu jenis cecair yang dalam botol kecil. Jadi Tok kata, kau bagi Ayu ni kahwin tau. Dia kahwin dengan pemuda ni, orang kata telah mengejutkan kepada kawan dia. Ingat tak akak cerita yang masa mula-mula dia datang ke Kuala Lumpur? Ayu, mak datang dari jauh ni Ayu. Mak nak jumpa kau Ayu. Mak rindu sangat dengan kau. Mak rindu sangat dengan suara kau Ayu. Ayu, ni mak ni Ayu. Ayu. Hari ni ramai yang berperang dengan mak ayah ni, ramai yang tak puas hati dengan mak ayah ni, ramai yang ada krisis dengan mak dengan ayah ni, ramai. Kuliah dia mai tapi dah 18 tahun tak cakap mak dengan ayah. Pi buat umrah tiap-tiap tahun tapi dia ada masalah besar dengan mak dia. Akhirnya selepas 8 tahun duk main masjid, duk semayang, dia duk berasa tak tenang di situlah walaupun mak dia jenis tak pernah semayang. Tetapi ketahuilah, ibu ni walaupun dia kapiak, dia tetap wajib dihormati dan dia tetap wajib ditaati. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Taklah perang lah. Jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi akak sambung lagi cerita akak. Nak dijadikan cerita, korang ingat tak? Akak bagi tahu korang bahawa perjanjian Ayu dengan Tok Bomoh tu, dengan pengamal perubatan tu, dia melarang, mana mengenakan syarat bahawa Ayu tak boleh melanggar pantang. Pantang yang dimaksudkan yang akak sebut tadi, dia tak boleh makan rebung. Jadi selepas daripada kejadian ibu mak ayah dia tu datang ke rumah dia, Ayu ni lebih kurang 2 ke 3 tahun macam tu, Ayu mula orang kata memiliki anak yang kecil kan. Jadi lepas tu Ayu ni dia makin seronok tau dengan kehidupan dia. Dia dah mula lupakan, memang dia lupakan terus lah pada ahli keluarga dia dalam 2-3 tahun tu. Jadi dia mula merasa bahagia, dia mula merasa seronok, dia dah lupa perjanjian dia yang dia buat dengan Tok Bomoh dia tu. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari tu dia teringin tau nak makan rebung. Jadinya kira beberapa keluarga dia ni sayangkan Ayu kan, sayang yang luar biasa. Pak mertua, mak mertua ni pun usahalah carikan orang yang boleh masak rebung apa semua nak bagi makan dekat Ayu ni. Bila dia orang berkumpul, jadi mereka ni pun sajikanlah rebung tu pada Ayu. Ayu langsung lupa tentang orang kata perjanjian dia. Jadi dia pun nampak rebung tu, dia pun terus tekam rebung tu, tak fikir panjang, dia terus makan rebung tu korang. Inilah bermulanya episod di mana Ayu mula mengalami satu perkara yang orang kata seram, perkara yang orang kata macam-macam mula menghantui diri dia. Okey, bila dia berada di rumah sejak daripada tu, selepas dia melanggar pantang,
perasaan suami dia mula jadi orang kata naik turun tau. Maksudnya suami dia mula rasa sayang tidak. Itu memang akan berlaku lah, sebab sihir pengasih dia tu dah mula tawar. Dia mula nak menawar tau. Mula tawar macam tu lah kan. Jadi Ayu ni dia nak meyakinkan suami dia ni untuk stay sayang dia. Dia cuba buat yang terbaik. Dia cuba sebab dia orang kan dah ada anak. Jadi menjadikan alasan anak tu. Jadi macam suami dia pun macam kebingungan juga apa semua dengan apa yang berlaku. Jadi suami dia masih boleh menerima Ayu pada masa tu. Tapi nak dijadikan kantoinya bila Ayu mula jatuh sakit. Ayu mula dimasukkan ke hospital swasta untuk mengubati penyakit dia. Tapi kan alangkah peliknya bila penyakit Ayu ni tak ada jawapan. Macam nak cakap bila Ayu pergi buat orang kata buat apa orang kata scan sana scan sini, lebih kurang macam tu, akak tak faham. Tak ada pun perkara yang mengesan apa sakit Ayu. Ayu sebenarnya mengalami sakit pelik, sakit yang misteri yang tak ada jawapan. Jadi ekoran daripada tu, Ayu ni dah pihak swasta ni tak dapat nak cari apa penyakit dia. Dia cuba untuk ke kerajaan, hospital kerajaan. Untuk manalah tahu ke hospital kerajaan ni orang kata boleh cari jawapan. Masa dekat hospital korang, sebenarnya ada perkara yang Ayu tak tahu. Korang tahu tak? Masa kat hospital, mak ayah Ayu dengan adik-adik dia ada datang tau hospital. Sementara nak pergi ke katil Ayu, mereka ni dah berjumpa dengan suami Ayu sebenarnya. Jadi masa nak pergi ke katil Ayu, mereka ni minta izin dengan suami Ayu. Masa tu suami Ayu terkejut sebenarnya. Dia terkejut dan dia pun bertanya, "Makcik, pakcik, makcik, pakcik ni siapa? Apa hubungan makcik dengan pakcik ni dengan Ayu? Boleh bagi tahu saya tak?" Jadi suami dia pun macam tak percaya bila mak dengan ayah Ayu bagi tahu yang mereka ni sebenarnya mak ayah Ayu dan itu adik-adik Ayu. Masa itulah sebenarnya suami dia dah boleh rasakan ada sesuatu yang memang Ayu ni memang dia dapat rasakan pada awal yang Ayu ni bukanlah anak yatim piatu tau. Jadinya masa tu suami dia merelakan, maksudnya memberi kebenaran untuk kedua ibu bapa ni, mak ayah nak pergi jumpa anak kan. Takkanlah suami ni nak larang, jadi dia pergi jumpa dengan anak dia. Ayu, anak mak. Mak datang melawat Ayu. Ayu, mak dengar kamu sakit, Ayu. Sementara mak Ayu dalam keadaan kesedihan. Mak Ayu ni datang dari jauh untuk kali kedua tau, untuk bertemu dengan Ayu. Bila dia dengar perkabarannya Ayu jatuh sakit, hati seorang ibu dan ayah masih lagi mencari anak dia. Jadi dia jumpa Ayu. Apa yang ada dalam fikiran dia? Dia nak peluk anak dia. Dia rindu anak dia. Tapi apa yang dia dapat hari tu? Dia masih lagi tak diterima anak dia. Dia masih lagi Ayu yang dalam keadaan meracau, yang dalam keadaan mental yang tak pernah settle tu, masih lagi menghalau dia. Pergilah, jangan ganggu aku. Pergi. Tapi mak dia, Ayu, mak rindu nak peluk kamu. Mak rindu nak usap kepala kamu, Ayu. Ayu ingat tak? Bila Ayu susah hati, bila Ayu sakit kan, Ayu pernah jumpa mak. Ayu pernah minta mak peluk kan. Mak rindu Ayu. Ayu, bertaubatlah Ayu. Ayu, bertaubatlah Ayu. Pintu taubat tak pernah tertutup. Jomlah Ayu. jadi masa tu air mata bercurahan daripada mata mak dia. Sementara adik-adik dia pun meratapi kerinduan seorang ibu, seorang ayah. Jadi ayah pun berkata, Ayu, kau janganlah macam ni Ayu. Kesian dekat mak kau. Mak kau tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Bila tahu kau sakit, dia lah yang ajak kami datang sini. Dia rindukan kau. Dia rapat dengan kau. Ayu, kau baliklah ke bagai jalan Ayu. Janganlah kau buat dia macam ni Ayu.
Dengan keadaan dia macam tu, Ayu tetap dengan pendirian dia. Sebab pada dia, kalau dia menerima keluarga dia, bermakna suami dia akan membenci dia. Jadi dia tetap menghalau dan dia minta pergi dekat hospital kerajaan. Boleh ke benda ni berlaku? Jadi doktor minta agar pesakit dia tak diganggu. Jadi hari tu mak dan ayah Ayu tetap balik dalam keadaan yang orang kata dengan air mata. Sementara adik lelaki dia sempat jumpa Ayu. Dia pergi pada Ayu, dia cakap, macam ni ke yang kau bagi pada mak? Mak paling sayang kau tau. Mak paling santuni kau berbanding kita orang. Mak tak pernah hilangkan pada percakapan dia Ayu, Along. Tapi apa yang kau bagi dekat mak? Kau rasa kesenangan yang kau ada semua ni kau boleh bawa sampai ujung nyawa kau ke? Macam tu. Kau rasa kesenangan yang kau miliki akan bahagikan kau ke? Aku nampak lah kau tak tenteram, hati kau tak tenang disebabkan perbuatan kau, tahu tak? Sampai bila kau nak macam ni? Sampai bila kau nak anggap kami ni bukan ahli keluarga kau? Suatu saat kau akan cari juga kami. Aku yakin. Ayu ni diganggu dengan perkara-perkara yang pada akak menyeramkan. Sebab apa tahu? Dekat katil hospital tu, Ayu sentiasa melihat satu lembaga perempuan yang orang kata dalam keadaan yang menakutkan, yang kusuk masa yang menakutkan, orang kata mempunyai kuku yang panjang macam tu kan, dengan rambut yang menggerbang, betul-betul mencangkung di hujung kaki dia. Yelah, bila duduk hospital, apa yang mampu Ayu buat? Lembaga tu sentiasa memerhatikan dia, macam mencangkung. Korang bayangkanlah, mencangkung, memerhatikan dia, kadang menyeringai. Jadinya Ayu ni dalam sentiasa ketakutan. Sampailah Ayu ni bagi tahu kepada nurse kat situ, tanya nurse kat situ. Nurse tu cakap, mungkin ni bayangan awak, macam tu. Jadi Ayu ni tak boleh nak buat apa. Jadi Ayu ni satu malam dia nak tidur tau. Dia nak tidur, nak tutup mata, nak tidur, nak rehat. Dia dengar dengan jelas bunyi ketawa kanak-kanak berlari-lari di hujung, di kawasan katil dia tau. Berlari-lari, ketawa macam sedang mentertawakan dia. Lepas tu katil dia macam digoyang-goyang. Mungkin mungkin itu perasaan dia, ataupun itulah yang mula mengganggu dia tau. Jadinya lepas tu, bukan je Ayu ni orang kata diganggu dengan benda yang secara luaran macam tu, maksudnya menyeramkan macam tu. Dalam masa yang sama, Ayu ni mula meracau tau. Dia meracau, dia bermimpi, dia nampak benda pelik. Maksudnya macam ni, Ayu ni dia mula bermimpi dibelit dengan satu ular yang sangat besar. Dan dia cuba meronta-ronta memberitahu kepada nurse, kepada doktor dekat situ yang dia dah tak nak duduk hospital tu. Dia tak nak duduk hospital tu, dia nak balik. Jadi dia minta dengan suami dia bawa dia balik. Dia tak mau duduk kat hospital dia. Dia tak sakit, dia cakap. Mulalah dia mengacau tau. Dia mengacau, mulalah dia orang kata bagi tahu yang dia tak sakit lah apa semua kan. Jadi dari hari ke hari, hospital dekat kerajaan tu pun tak boleh mencari punca penyakit dia. Jadi atas nasihat daripada doktor yang orang kata dekat situ, dia bagi tahu kat suami Ayu ni supaya bawa Ayu ni pergi berubat dengan mana-mana ustaz. Sebab mungkin Ayu ni mengalami penyakit yang kita tak tahu, tapi boleh diubati dengan cara Islam. Jadi atas nasihat daripada doktor, Ayu pun dibawa balik oleh suami dia ke rumah dia. Masa tu lah Ayu sentiasa meracau, bagi tahu pada suami dia mimpikan dibelit ular. Dia meracau, dia bagi tahu pada suami dia yang dia mimpi kalajengking orang kata naik kat tempat kat atas badan dia. Dia meracau lagi, dia bagi tahu dekat suami dia yang dia nampak ada nenek. Kau bayangkanlah, sebenarnya dia nampak ada lembaga nenek yang menakutkan dengan muka yang sangat hodoh berada menunggu dia dalam bilik dia tau. Sentiasa ada memerhatikan dia dalam bilik. Kadang-kadang nenek tua tu pergi duduk, orang kata duduk atas diri dia. Dia tak boleh nak buat apa sebab dia dalam keadaan orang kata sakit misteri tau.
Jadi duduk atas badan dia apa semua. Jadi Ayu ni dia jadi tak keruan. Dia jadi tak keruan dan makin hari dia macam seolah-olah macam macam hilang arah tau. Hilang arah macam tak sioman lah, senang cakap kan. Jadi macam duk bagi tahu tu, bagi tahu ni. Dikatakan masa tu Ayu ni dia mengalami pelbagai orang kata gangguan daripada benda yang menyeramkan yang macam akak cakap. Dia nampak orang kata lembaga perempuan tua yang menakutkan. Dia nampak lembaga perempuan yang duduk di ujung kaki dia. Lepas tu dia nampak lembaga perempuan yang naik atas badan dia tahu, yang menaik atas badan dia sementara merenung wajah dia. Macam tu. Jadi Ayu ni juga diganggu di mana bila dia pergi ke tandas kan. Bila dia nak pergi ke tandas dia tu ada cermin tau. Bila ada cermin, dia nampak pada cermin tu bukan wajah dia. Dia nampak wajah yang menakutkan. Wajah perempuan yang menakutkan, sementara wajah tu macam ketawakan dia macam tu. Jadi dia pun itu yang menyebabkan dia lagi meracau. Dan juga masa tu dikatakan penduduk setempat kat situ nampak Ayu ni merayau-rayau dekat kawasan berdekatan. Maknanya ada yang lalu kat rumah dia nampak dia merayau dekat kawasan, dekat rumah dia. Walhal Ayu ni dia sakit dalam keadaan yang orang kata terlantar. Maksudnya kejap dia terlantar, sakit misteri, kejap dia boleh bangun macam tu. Tapi bukanlah masa dia boleh bangun, boleh berjalan macam orang sihat-sihat macam tu, merayau sana sini. Ada juga masanya yang orang setempat tu nampak tahu lembaga perempuan yang menakutkan tu berdiri orang kata atas tembok rumah dia. Masa tu jugalah orang kata pagat rumah dia tu sering orang kata nampak benda-benda yang menakutkan, macam diganggu dengan bunyi cakaran tau. Benda yang sama juga, cakaran berbunyi di pagar. Macam mana nak cakap pagar rumah dia, pagat ni dia dengar bunyi macam sesuatu yang serik pada pagar dia berkali-kali. Jadinya sejak pada kejadian tu, pengawal keselamatan dia ni rasa tak tenteram. Dia mengadu kepada suami Ayu ni. Jadi bermula daripada itulah suami Ayu ni dia mencuba untuk mencari perubatan Islam untuk membantu mengurangkan gangguan ni. Sementara Ayu tak tahu akan perkara ni. Dan sementara tu juga Ayu sebenarnya tak tahu yang masa dekat hospital yang suami dia dah pun tahu yang mak ayah dia ni yang orang tua yang datang ke hospital mak ayah dia. Jadi suami dia pun mencari orang kata apa, jalan macam mana jalan keluar daripada masalah ni berkaitan dengan benda-benda yang mengganggu kawasan setempat dia orang. Sehingga kan boleh dikatakan Ayu ni yang meracau ni selalu menyebut benda yang bukan-bukan. Menyebut yang dia macam dicekik tau. Dia dicekik dengan kata tiba-tiba duduk rasa menjerit-jerit macam-macam, dicekik, lepaskan aku macam tu. Lepas tu Ayu ni pernah kata pintu bilik Ayu ni lah suami dia sendiri lalui tau. Pintu bilik Ayu ni akan terbuka dan tertutup dengan sendiri, gedegang macam tu, seolah-olah sesuatu yang memarahi, yang orang yang dah kadang marah lah menghempas-hempas pintu ni kan. Pernah juga orang kata sejak pada itulah berlakunya Ayu ni macam tiba-tiba macam dirasuk. Kau tahu dirasuk, dia orang kata berada di atas katil dia dalam keadaan mata dia yang ditebeliakkan, dalam keadaan diri dia yang macam meracau-racau, bukan diri dia. Jadi ustaz demi ustaz dibawa oleh suami dia untuk membantu dia. Masa itulah sebenarnya rahsia dia terbongkar. Tapi suami dia ni nak perkara tu dikeluarkan sendiri daripada mulut Ayu. Dia nak tahu kebenaran tu sendiri daripada mulut Ayu. Bayangkanlah. Jadi usaha demi usaha itulah sampai satu tahap tu Ayu yang orang kata mengakui sendiri kesalahan dia, kesilapan dia. Setelah dia dah tak tahan, dia hadiri dengan benda-benda yang menakutkan. Dia orang kata didatangi dengan mimpi-mimpi yang memang mimpi yang membuatkan dia rasa macam seolah-olah mati tau. Macam mana mimpi orang yang dalam ketakutan, yang setiap hari didekatkan dengan kematian.
Oh, dia akan mati, dia akan berjalan, orang kata berjalan di tempat yang kosong. Sementara pernah satu masa dia bagi tahu dalam keadaan meracau, dia nampak kelibat mak ayah dia, orang kata berjalan meninggalkan dia, sementara dia meraung dan macam-macam lagi. Jadi sejak daripada itulah ustaz-ustaz ni cuba untuk bantu. Dan akhirnya hanya Ayu tu sendiri yang akan membongkar apa yang telah dilakukan. Itulah natijah dia yang dia kena terima selepas dia dah, orang kata, bersetuju mengambil minyak, orang kata minyak pengasih tersebut. Satu hari Ayu menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkali-kali dia sebut nama Allah orang. Suami dia terkejut tau. Itulah pertama kali dia menyebut nama Allah yang sekian lama, menyebut dengan penuh perasaan. Allahu Akbar, tolong ya Allah, kau ampunkan aku ya Allah, tolong aku rayu, kau ampunkanlah aku. Jadi suami dia ni dah rasa kesian apa yang berlaku pada isteri dia. Dia macam tak tahu apa-apa. Sampai kan dia pergi pada isteri dia. Isteri dia nampak dia suami dia, sebab isteri dia masih waras tau. Dia nampak suami dia terus terekam pada suami dia. Dia terus, orang kata, pegang pada kaki. Abang, ampunkan saya. Ampunkan dosa saya, bang. Ampunkan dosa saya. Saya takut. Macam tu dia cakap. Ya Allah, kau ampunkanlah aku. Kau maafkanlah dosa aku. Jadi masa itulah dia mula menyebut nama mak ayah dia. Mak, ayah, ampunkanlah dosa Ayu. Ayu banyak dosa dengan mak ayah. Ayu rindu mak ayah. Dan sementara tu juga Ayu sebenarnya tak tahu yang masa dekat hospital, yang suami dia dah pun tahu yang mak ayah dia ni, yang orang tua yang datang ke hospital, mak ayah dia. Jadi Ayu ni dia terangkan kepada suami dia 100% daripada dia kenal suami dia, apa yang dia buat pada suami dia, apa yang dah dia buat pada mak ayah dia, semua dia terangkan. Korang bayangkanlah, jatuh air mata lelaki sementara mendukung seorang anak kecil. Marah, sedih, bingung, semua bercampur. Masa tu suami dia tak tahu kenapa, apa yang keluar daripada diri suami dia. Kau keluar daripada rumahku. Aku tak nak tengok muka kau ada dalam rumahku. Mulai hari ni kau keluar daripada rumahku. Aku tak kenal kau siapa Ayu. Engkau sanggup buat pada orang tua kau macam tu. Kau keluar daripada rumah ni. Jadi yang keluar daripada mulut suami dia dalam keadaan Ayu melihat anak-anak dia, cuba kau bayangkan. Apa dosa anak-anak Ayu yang kecil nak tengok semua ni. Akak tak dapat bayangkan apa akan berlaku pada anak kecil dia. Dalam keadaan marah, Ayu dihalau. Ayu nak tak nak, dalam keadaan seolah menyeret badan. Dia minta ampun, pergi minta ampun, minta maaf. Kaki tak tahu kenapa, kaki suami dia orang kata menolak dia. Sebab pada suami dia berbuat, orang kata melakukan perkara tu pada dia, dia boleh terima. Walaupun memang dia tak boleh terima sebenarnya, tapi bila derhaka kepada kedua orang tua dia, buat dosa, tahu tak? Dosa syirik, rafat, dosa derhaka. Itu adalah perkara yang memang sangat berat. Jadi bermula daripada situlah dia keluar daripada rumah dia. Dan dia dihalau, dia keluar daripada rumah dia tanpa, tak tahu ke mana dia nak pergi, tak tahu arah dia nak pergi ke mana. Sehinggalah, ingat tak Kak cakap dia ada pemandu. Pemandu dia bertanya kepada Puan Ayu. Sebab pemandu dia sebenarnya dah tahu, dah mahu kata dengar benda ni daripada luar rumah tau. Jadi pemandu dia minta bertanyakan Puan Ayu, apa yang saya boleh tolong Puan Ayu, saya akan tolong Puan Ayu. Puan Ayu nak ke mana? Jadinya persoalan tu keluar oleh pemandu dia. Tak apalah, saya malu. Dia cakap macam tu je. Dia keluar daripada pintu pagar. Tapi itulah sifat ihsan manusia. Bila manusia ni tak sampai hati tengok, jadi pemandu dia tu mengikuti jejak Puan Ayu ni. Dia pun bagi tahu Puan Ayu, saya tak sampai hati tengok Puan Ayu macam ni. Ada baiknya kalau Puan Ayu bagi tahu ke mana Puan Ayu nak pergi. Jadi
Ayu ni dia cakap, saya tak tahu nak ke mana. Saya memang dah tak tahu ke mana. Kepala saya memang dah buntu, saya dah tak tahu nak jalan ke mana. Sementara tanpa Ayu sedari, pemandu dia ni ada nampak tahu satu lembaga mengekori Ayu. Lembaga yang Ayu duk nampak tu, macam orang tua, macam orang perempuan yang menakutkan tu, masih mengekori Ayu. Jadinya Ayu ni pun tak tahu nak ke mana semua. Jadi pakcik yang orang kata pemandu dia ni pun bagi tahu Ayu, dari apa yang saya dengar, saya rasa Puan Ayu elok kalau Puan Ayu balik kepada orang tua Puan Ayu. Maksudnya dia memujuk Puan Ayu ni untuk balik ke kampung dia, untuk minta maaf dengan orang tua dia, untuk minta ampun dengan orang tua dia. Jadi Ayu ni dalam keadaan yang orang kata sangat-sangat malu, sangat-sangat malu dan sangat-sangat sedih. Dia pun terima nasihat tu. Dan atas dasar nasihat tu jugalah pemandu tu dengan orang kata dengan rela hati nak tolong dia, bawa dia balik ke kampung. Okey. Bila balik sampai je ke kampung, yang ni pak ni akak tak tahu nak cakap macam mana. Bila sampai je depan rumah dia, kan akak bagi gambaran rumah dia ni. Okey, tadi akak tak bagi gambaran rumah dia. Rumah dia miskin korang, miskin sangat. Di mana nak naik kat rumah ni tu dia ada anak tangga tau, ada anak tangga. Rumah yang sangat usang orang kata. Masa dia sampai tu keadaan dia hampir petang nak kesenja. Jadi bila dia sampai tu, dia turun je daripada kereta, dia tutup kereta. Dia dah tak ada fikir lain. Ayu ni dia fikir dia nak jumpa mak dia. Dia nak pergi peluk mak dia. Dia nak pergi cium mak dia. Bila dia pergi menuju pada mak dia, mak dia ni dah nampak dia. Jadi adik-adik ni dia cakap, mak tu Kak Ayu. Jadi mak dia ni dah tak nak berpaling kepada Ayu ni. Jadi mak dia pun masuk ke dalam rumah. Mentara mak dia masuk ke dalam rumah, Ayu dia pun berlarilah pergi ke anak tangga tu, pergilah ke pintu tu. Ayu tak buka pintu. Dia tahu dia bersalah, dia tahu dia buat dosa. Dia tak masuk dalam rumah tu. Jadinya daripada sebalik pintu dia, mak dia ada di sebalik pintu tu. Dan dia bercakap, "Mak, Ayu minta ampun. Ayu minta maaf. Ayu banyak dosa dengan Mak. Mak, dengar cakap Ayu, Mak. Mak pandang Ayu. Mak peluk Ayu. Ayu rindu pelukkan Mak. Ayu minta ampun. Mak, Ayu ngaku Ayu banyak buat salah. Ayu halau Mak. Ayu panggil Mak orang tua, ayah orang tua. Mak pandanglah Ayu, Mak." Sementara belakang pintu, seorang wanita tua yang mengalirkan air mata. Yang memang dah tak terbendung air mata dia. Dalam hati dia kemarahan seorang ibu untuk anak dia terurai di sebalik air mata. Dia tak sanggup. Dia tak sanggup tengok anak dia menangis. Dia buka pintu. Dia terus peluk anak dia. Dalam hati dia, dia bersyukur. Dia syukur pada Allah kerana waktu ni lah waktu yang didoakan, yang diharapkan untuk seorang anak yang bergelar Ayu. Dia nak tengok Ayu balik ke pangkal jalan. Itulah doa seorang ibu dan ayah. Bila Ayu, orang kata dipeluk, dia mula merasai mana ayah dia. Dia mula mencari, ayah mana Mak? Mak, ayah mana Mak? Jadi dia mencari-cari ayah dia. Dia bangun, dia pergi tengok sekeliling. "Dek, ayah mana dek?" Dia tak tahu. Ayah dia dah mengembuskan nafas yang terakhir. Selepas kali terakhir jumpa Ayu, masa Ayu halau dia untuk kali kedua. Korang bayangkanlah, lepas tu ayah dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Bayangkanlah, Ayu terduduk di lantai. Terduduk terjelepuk di lantai. Ya Allah, aku takut ya Allah. Dia meraung, "Ya Allah, aku anak yang tak guna.
Ya Allah. Ya Allah. Ayah. Dia mengaum memanggil ayah dia. Sementara ayah yang dipanggil takkan pulang. Tak akan kembali. Adik. Tolong akak, adik. Mak. Ampunkan Ayu, Mak. Ya ampunkan Ayu. Dia terus meraung. Meraung dan meraung dalam kepala dia. Dah tak ada apa yang nak difikirkan. Dah terlambat tu dia. Tapi korang bayangkanlah kasih seorang ibu dan ayah. Korang pernah dengar tak? Kasih seorang ibu dan ayah membawa hingga ke syurga. Masa tu mak dia cakap pada dia, "You, ayah kau dah ampunkan kau." Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia juga pesan pada mak dan adik-adik kau, jangan putus asa untuk bawa kau balik ke pangkal jalan. Bayangkanlah seorang ayah yang dihalau, seorang ayah yang diperlakukan macam tu, sempat memaafkan anak dia sebelum menghembuskan nafas terakhir. Korang boleh bayangkan sendiri betapa kasihnya seorang ayah, betapa kasihnya seorang ibu untuk anak. Ya Allah, Ya Rahman, korang janganlah lukakan hati kedua orang tua korang. Kalau korang masih ada mak, ada ayah, korang baliklah. Kau ciumlah mereka. Korang minta ampun, tak rugi pun. Korang peganglah jari tangan dia yang membesarkan korang. Kau ciumlah tangan dia dengan seikhlas mungkin. Kalau korang tak pernah peluk dia, kau balik kau peluklah dia. Kalau korang dah jauh, korang telefonlah dia. Cakap korang sayangkan dia. Akak tak pernah terfikir. Yang akak tahu bila arwah abang akak dah pergi ke rahmatullah, akak nak peluk dia dengan kasih sayang. Akak nak cium dia, ya Allah. Akak dah tak mampu. Sementara yang ada untuk akak dan korang, untuk ibu bapa korang yang dah kembali ke rahmatullah, kita sedekahkanlah Al-Fatihah untuk mereka semua. Al-Fatihah kita ni lah yang akan bantu mereka. Ini jalan yang kita mampu beri untuk mereka. Jadinya korang, apa yang akak nak kongsi kat sini kan, tadi akak cakap dia sebenarnya dah dihalau oleh suami dia tau. Masa suami dia halau dia, suami dia dalam keadaan yang orang kata marah, dalam keadaan yang serba tak kena. Jadinya dia reda dengan apa yang berlaku. Dia reda dengan kifarah yang dia terima, bahawa dia sekarang ni kehilangan suami. Dia tak dapat berjumpa dengan anak-anak dia. Dia ada 2 orang anak kecil-kecil lagi. Itu yang menyedihkan akak, tahu tak? Tak sanggup rasanya bila dia buat pada keluarga dia macam tu. Tak sanggup rasanya bila anak-anak kecil terpaksa terima keadaan macam ni. Jadi dia pun sejak pada tu, dia pun selalulah melawat kubur arwah ayah dia. Dia tetap rasa bersalah. Dia macam orang yang macam orang yang bukan nak kata kemurungan, tak, dia macam orang yang dalam ialah dunia dia tau. Dunia dia yang cuba korang bayangkan kalau korang duduk tempat dia. Dalam masa yang sama, korang ada buat salah, buat dosa, tahu tak? Dosa syirik, rafat, dosa derhaka. Ibaratnya macam itulah. Walaupun dia dah diampunkan, dalam masa sama dia tak boleh berdekatan, maknanya tak boleh bersama dengan anak dia. Itu adalah satu impak, kifarah yang besar untuk dia. Jadi dia pun ambil kesempatan yang ada untuk diri dia. Dia pergi melawat kubur arwah ayah dia. Dia santuni ibu dia dalam keadaan sekarang. Dia sentiasa bersama dengan ibunya. Sehinggalah dari minggu ke minggu dia cuba untuk terima kenyataan tu. Dan dia seolah-olah macam walaupun tak boleh terima, itulah kenyataan yang dia perlu terima.
Jadi dari hari ke hari hubungan dia dengan mak dia tu, adik-adik dia seolah-olah macam akan kembali kepada yang asal. Jadi mak dia bersyukur sangat-sangat, bersyukur alhamdulillah. Sementara tu satu hari mak dia terpandang tau. Ayu ni dia termenung. Bila mak dia tanya, Yu, apa yang dimenungkan tu? Dah lah Yu. Mak dengan ayah dah maafkan kau. Kau baliklah ke jalan asal. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan baik. Kita mulakanlah hidup kita yang macam dulu. Yu, tak payahlah kau kenang. jadi Ayu ni dia bagi tahu pada mak dia, Mak, Ayu terima apa yang memang patut Ayu terima. Tapi kan Mak, Ayu rindukan anak Ayu. Ayu rindu nak peluk anak Ayu. Ayu rindu nak pegang tangan kecil anak Ayu. Ya Allah Ayu. Ayu sabar Ayu. Ayu doa. Allah ni Maha Pengasih Penyayang. Ayu sempat bertaubatnya pun dengan kasih sayang Allah sayang. Ayu minta dengan Allah. Ayu minta dengan Allah, bukakanlah pintu hati suami Ayu untuk maafkan Ayu, ya. Nanti suatu hari nanti pintu hati dia akan terbuka juga. Percayalah cakap Mak. Ayu rindu anak Ayu. Ayu minta ampun dengan Mak. Baru Ayu faham perasaan rindu Mak dan Ayah pada Ayu. Jadi nak jadikan cerita dari hari ke hari, minggu ke minggu, sebenarnya korang keajaiban berlaku. Sebenarnya suami dia menghalau dia dengan niat untuk mengubah diri dia. Suami dia dah boleh terima perbuatan dia sebab suami dia dah dimaklumkan masa nak berubat dia tentang diri dia. Jadi sebenarnya suami dia nak dia berubah. Suami dia nak dia bertaubat. Itu yang suami dia nak. Jadi nak dia jadikan cerita penghujungnya korang. Satu hari kereta suami dia dengan pemandu yang bawa dia hantar dia tu datang balik ke rumah tu bersama suami, bersama dengan anak-anak dia. Korang bayang keajaiban berlaku. Semua tu izin Allah. Berlaku di situ masa dia tengok. Bayangkanlah masa dia tengok dari atas rumah kereta suami dia. Belum pun suami dia turun daripada kereta, dia dah meluru ke pintu kereta minta ampun, tak maaf dengan suami dia. Bila masa dia minta ampun, minta maaf suami dia, kau bayangkanlah hati seorang lelaki yang baik. Alhamdulillah suami dia memeluk dia dengan erat. Suami dia memaafkan dia dalam masa yang sama. Suami dia bagi tahu dia tak halau Ayu kalau tak kerana dia nak tengok Ayu bertaubat. Dia takkan buat macam ni pada Ayu kalau tak kerana dia nak Ayu balik ke pangkal jalan. Jadi sejak pada tu dia minta agar Ayu hidup, orang kata apa, menyantuni ibu dia supaya Ayu jadi diri Ayu yang sebenar. Dia tak nak Ayu yang sebelum ni. Jadi bila jadi masa tu dah bersembang semua-semua, jadi Ayu ni bersyukur. Dan Ayu peluk anak dia semua. Masa tu lah suami dia bergurau tau. Ingat ini susah nak sampaikan. Suami dia bergurau, Mak, tak nak ke ajak kami ni naik rumah? Penat berdiri kat sini. Dia macam tu lah. Oh ya. Ya tak ya. Naiklah, naik. Ayu bawa suami anak-anak naik. Masa tu kegembiraan boleh bayang tak? Naiklah rumah mak ni biasa-biasa je. Jadi suami dia cakap, tak apa, biasa tak apa, janji bahagia. Faham tak maksudnya? Kekayaan bukanlah kayu pengukur untuk satu-satu kebahagiaan. Dan kemiskinan juga bukan satu kayu pengukur untuk seseorang tu tak bahagia tau. Maksudnya kita terima diri kita seadanya. Terima apa yang kita ada. Kita hargai. Bukan kita cari lagi dengan cara yang salah. Syukur Alhamdulillah. Orang kata penghujung cerita Ayu ni dikatakan bahagia bersama suami dan anak-anak dia. Malah selepas pada kejadian tu, kekuatan iman diorang lagi kuat.
lagi kuat. Sementara owner cerita ni nak sampaikan bahawasanya pintu taubat seseorang itu bukan ditentukan oleh mulut-mulut orang, kerana Allah sentiasa membuka pintu taubat seseorang selagi dia bernafas. Hanya Allah yang boleh menentukan kesalahan seseorang, dan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang serta Maha Pengampun. Jadi sebelum akak habiskan cerita ni, akak nak bagi tahu korang bahawa selepas pada keluarga ni dah bersatu macam tu lah kan. Jadinya suami dia, mak dia, adik-beradik dia buat keputusan untuk bantu Ayu. Sebab sementara Ayu tu balik rumah, perkara-perkara yang orang kata perkara menyeramkan tu masih lagi mengganggu dia. Jadi dari hari ke hari Ayu tu, ahli keluarga dia tu cuba untuk orang kata mencari jalan penyelesaian. Alhamdulillah akhirnya bila Ayu bertaubat, bila Ayu dekatkan diri kepada Allah, bila Ayu sentiasa berzikir, bila Ayu sentiasa mengaji, dia dapat dijauhi dengan benda-benda macam tu. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan korang juga, akak nak bagi tahu, akak minta maaf, cerita ni agak panjang sebab akak pun tak, masa akak dapat cerita ni, akak pun terfikir apa yang akak nak buat dengan cerita ni. Macam mana akak nak sampaikan cerita ni, sebab owner cerita ni nak cerita ni disampaikan. Jadinya akak tak boleh nak pendekkan cerita ni. Akak tak tahu kat mana nak pendekkan. Jadi akak sampaikan dengan cara akak. Semoga korang boleh terima dan boleh ambil iktibar lah daripada kejadian ni, bahawasanya dua perkara yang cuba disampaikan kat sini korang. Pertama, kita jangan terlampau taksub dengan perkara syirik dan khurafat hanya untuk dijadikan jalan pintas untuk kita capai sesuatu. Kerana orang kata apa, natijahnya kita tetap akan terima. Tak terima dekat dunia, kita terima dekat akhirat. Kedua, kita janganlah durhaka kepada kedua orang tua kita. Tahu sebab apa korang? Tanpa mereka, siapalah kita. Walaupun akak pernah dengar tahu, walau orang tua kita macam mana sekalipun, orang kata apa, berkelakuan yang tak baik macam mana pun, kita sebagai anak tak boleh menghukum orang tua kita. Kita kena hormat orang tua kita. Kita kena santuni mereka, kerana mereka itulah syurga kita. Akak minta maaf jika ada kekurangan dalam penceritaan akak. Akak cuba akan perbaiki lagi dari masa ke semasa. Jadi setakat ni saja korang. Terima kasih kerana korang sanggup dengar sampai habis. Bye. Assalamualaikum.